warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid dan Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Imam dan Bilal, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, kita dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita baru sahaja sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjamaah, dan kita alhamdulillah berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Sebelum ini kita terhalang lebih kurang 3 ke 4 bulan untuk melaksanakan aktiviti majlis ilmu di surau dan masjid, termasuklah juga solat berjemaah dan solat Jumaat, kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, bahkan melanda seluruh dunia. Namun kesemuanya itu ada satu hikmah tersirat di sebaliknya yang mendatangkan rahmat dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan negara, jika kita betul-betul perhalusi dan muhasabah berkenaan dengannya. Dan alhamdulillah, dalam keadaan kita dapat meneruskan pengajian ilmu ini, jangan lupa untuk sama-sama niat beriktikaf dalam masjid ini. Di samping mendapat fadilat kelebihan menuntut ilmu, dan juga mendapat pahala beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajak pada ahli jemaah untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah membela dan menjaga orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah membenci dan tidak menyukai mereka yang mengkhianati agama Allah dan tidak bersyukur dengannya. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi dan dicerobohi oleh musuh-musuh Allah, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka dalam mencapai kemenangan.
Iaitulah bagi mereka yang diusir dari kampung halaman mereka dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka menyebut kalimah Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat ibadat dan gereja-gereja di kalangan kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut padanya nama Allah dengan begitu banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Surah Al-Hajj ayat 38 hingga ayat 40. Ayat yang kita baca sebentar tadi ia berkait rapat dengan peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah yang disambut oleh semua umat Islam termasuk negara kita setiap tahun. Bahkan dalam menghidupkan syiar itu, negara kita telah menggazetkan sebagai cuti umum dalam menghayati peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan ianya pada bulan Muharram, ianya adalah merupakan satu inisiatif dan pendekatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Khalifah Islam yang kedua. Setelah mana negara ataupun pentadbiran Islam sudah mencapai kepada kedudukan yang kukuh dan hebat, berlaku perluasan wilayah umat Islam sehingga negara-negara yang pernah dijajah oleh Rom dan Parsi dapat diambil alih oleh pemerintahan Islam. Dan di situ berlakunya percambahan tamadun dan perkongsian pengalaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga Sayyidina Umar melihat bagaimana negara-negara yang pernah dijajah oleh Rom dan Parsi, mereka ada sistem kalendar mereka sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengambil pendekatan untuk mengenengahkan ataupun menampilkan sistem takwim dalam Islam, sehingga menyusun atur dengan adanya kalendar Islam dengan bermula Muharram merupakan awal tahun bagi umat Islam. Dan kenapakah dikaitkan dengan Muharram? Tidak ada kaitan yang dari sudut sandaran hadisnya, tetapi ianya ada suatu perkaitan dengan bagaimana besarnya peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam menterjemahkan bagaimana tuntutan Allah dalam meninggikan dan mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana sirah yang terlakar ataupun yang dinyatakan, yang diceritakan. Allah Ta'ala sengaja memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul akhir zaman, lahir di celah-celah kota Mekah yang masyarakatnya hidup dengan sistem jahiliah yang begitu tegar, hidup dalam keadaan tidak memenuhi fitrah kejadian manusia. Yang dimaksudkan fitrah kejadian manusia pada asasnya mereka ada satu nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Cintakan kedamaian, cintakan kasih sayang, cintakan hidup kemanusiaan yang memenuhi nilai-nilai unsur penciptaannya. Tetapi yang berlaku di kota Mekah ialah pengamalan kehidupan di kota Mekah itu tidak memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, dicenderungi oleh nilai-nilai kebinatangan. Orang kuat tindah orang lemah, orang kaya tindah orang miskin, orang cerdik tindah orang tak pandai. Akhirnya hidup masyarakat terumbang-ambing, huru-hara.
tidak ada keamanan. Seringkali berlaku pertumpahan darah, baloh, berbunuhan, bertumpahan darah, seolah-olah macam tak ada sifat perasaan, tidak ada diri. Namun dengan berlakunya perkara itu, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bangkitnya Rasul akhir zaman daripada masyarakat tersebut. Kalau difikir pada logik akal, waktu tersebut sudah ada dua tamadun yang besar, dua pemerintahan yang dah hebat pada pandangan ataupun politik dunia pada waktu itu, itulah Rom dan Parsi. Lagi mudah Nabi ni Allah pilih lahir daripada situ, sebab kemajuan yang sudah sedia ada, cuma isi dengan apa? Betul akhlak aja, betul perangai aja. Kemajuan sudah ada, maknanya basuh kaki je. Tapi hakikatnya tidak begitu sebagaimana yang kita sangkakan pada logik akal kita. Allah Ta'ala sengaja aturkan Nabi lahir dan bangkit daripada tempat yang rosak, tempat yang penuh jahanam dengan sikap manusia yang tidak menuruti fitrah kejadian. Di situlah kita nak tengok bagaimana bermulanya Allah Ta'ala turunkan satu konsep, satu kaedah kehidupan dengan turunnya wahyu Allah yang dinamakan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi pertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Allah nyatakan susulan ayat lepas pada itu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu ialah mereka yang percaya dan mengimani akan perkara gaib. Perkara gaib, perkara yang tak dapat dibuktikan dengan anggota panca indera. Tak boleh nak bukti dengan mata, nak tengok tak nampak. Tak boleh nak bukti dengan tangan, nak pegang, licin, kasar, tak boleh nak rasa. Tak boleh nak bukti dengan lidah, rasa pahit, masin, tawar, manis, tak boleh nak rasa. Tak boleh nak buktikan dengan bau, hidu, wangi ke busuk, tak boleh nak rasa, tak boleh nak bau. Semuanya itu tak dapat dibuktikan dengan anggota panca indera tadi, melainkan dengan kepercayaan. Hak mari detik dalam hati ni, yakin dan percaya, membenarkan. Termasuklah membenarkan berkenaan dengan apa dia? Kalam Allah, kata-kata Allah dinamakan Al-Quran, yang menceritakan perkhabaran mengenai peristiwa yang sudah berlaku, yang menceritakan mengenai garis panduan hidup, ada halal, ada haram, yang menceritakan mengenai perkara yang akan berlaku, iaitulah akan adanya hari kehancuran, akan berlakunya hari kebangkitan, kemudian akan berlakunya hari pembalasan. Semua tu berkaitan dengan perkara gaib yang berhajat kepada apa? At-tasdiq, mempercayai dan membenarkan perkhabaran itu. Dan ia termasuk dalam rukun iman. Rukun iman ada 6. Kita sedia maklum. 6 tadi kena kuasai belaka, tak boleh tolak salah satu. Kalau CP matematik 6 tolak 1 5. CP iman 6 tolak 1 kosong. Maka itu kena pegang. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala nak terak, buat acuan. Acuan apa? Acuan Quran di kalangan penduduk negeri Mekah. Dan acuan itu nak buat bukan kerja sehari, bukan kerja seminggu, bukan kerja sebulan, dan bukan kerja setahun. Allah takdirkan perjalanannya, perjalanan yang panjang. Dia ada kaitan dengan ayat tadi, sehingga Allah Ta'ala beri motivasi, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah jaga dan bela orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pada saat itu hanya minoriti, kecil bilangan mereka yang bersama dengan Nabi SAW. Yang pada waktu Mekah itu dilihat bangsa Arab ni bila dibacakan Quran, mereka faham. Sepatutnya tak jadi masalah untuk mereka apa? Terima dengan bulat hati berkenaan dengan perkhabaran Allah melalui Al-Quran ni. Sepatutnya mereka dapat kelebihan.
untuk mencapai kefahaman, keyakinan, ketakwaan yang tinggi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan perjalanan Nabi ni tidak semudah yang kita sangkakan. Susah, sulit, payah. Sehingga tak ramai yang nak ikut Nabi dan nak bersama dengan Nabi. Sehingga mereka digelar sebagai al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Sebab apa? Tak cukup, serba kekurangan. Hak daripada kaya jadi susah, daripada ada sokongan keluarga jadi sebatang kara, daripada ada tempat tinggal kena perambak tubik daripada tempat tinggal dia, daripada molek-molek ada sihat kena katok, kena seksa, daripada hidup ada yang mati. Sebab apa? Ikut Rasulullah, ikut perjuangan Rasulullah. Kenapakah semuanya itu berlaku, ditimpakan ke atas mereka? Sebab mereka menyebut apa dia? Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Sebab itu ayat 40 tadi, allazina ukhriju min diyarihim, Allah menyebut mereka yang diusir daripada kampung halaman mereka, termasuklah orang beriman tadi di kota Mekah. Kenapa kena perambak? Sebab sebut Rabbunallah. Sehingga mereka itu tak boleh nak dapat hak mereka yang sewajarnya. Sehingga hal ini berlaku satu peristiwa yang besar, yang kita hari ini nak ambil penghayatan daripadanya. Walhal kalau kita ni dengar, boleh dikatakan tiap-tiap tahun peristiwa hijrah ni, masuk Muharram je dengar forum, dengar ceramah, dengar tazkirah, dengar bicara mengenai apa? Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil tu boleh kacau bubur sura pula. Dah. Lepas tu bubur sura macam-macam versi. Daging lebih, daging kurang, bubur sura jenis daging, bubur sura jenis ayam, campur ada jagung pula. Oh, macam-macam peseng. Dia jadi orang kata apa, trend. Dia gak mula tanding. Oh, sedap bubur sura jik lesong ni. Dia bunyi gitu pula contoh. Sedap bubur sura sejik kampung ni lagi. Dia mari pula banding-banding. Itulah model orang kita ni. Sebab tu kadang-kadang bila sambutan hijrah ni macam tak ada mari perasaan mana je. Hak nampak lebihnya bubur sura. Alah, berat kalau gitu kita kena berobat ni, kena repu. Dah, mandi 7 kolah sejik. Baru lepas molek. Contoh. Ada model begitu masyarakat kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab penghayatan berkenaan peristiwa hijrah tu dak sera dalam hati dia. Dak suih. Bukti dak suih kenapa? Pertama kita tengok apa kedudukan orang Islam di peringkat dunia hari ini. Kita berada pada kedudukan yang berpecah belah. Tidak ada kesatuan. Ada sifat penting diri sendiri. Pemimpin-pemimpin negara umat Islam dengan cara mereka masing-masing. Yang pertama, disebabkan oleh sikap yang demikian, perkara yang kedua yang perlu kita lihat, tidak ada penghayatannya kita mengenai peristiwa hijrah ni. Kita orang Islam tak jaga kedaulatan tanah suci umat Islam. Ada dua tanah suci umat Islam besar, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram alhamdulillah masih lagi dalam syiarnya. Tapi musim Covid-19 ni tak ada syiar mana. No. Menjadi tahunan jemaah haji berapa? Juta. Tahun ni 10,000 orang aja seluruh dunia. Allah tarik syiar. Ramai para jemaah haji tu tak berlaku dengan sebagaimana kebiasaan. Sebab apa? Covid-19. Covid-19 ni makhluk Allah Ta'ala juga. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan berlakunya, merebaknya virus ni? Kita boleh tengok persamaan dengan kisah Namrud ditumbangkan oleh Nabi Ibrahim dengan apa dia? Makhluk kecil juga. Namanya apa? Nyamuk. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah tak malu wak mari perbandingan perumpamaan seperti nyamuk dan yang lebih halus daripadanya. Kisah Namrud ni kita sedia maklum, dia pemimpin kuasa besar dunia, lalu sombong dan angkuh. Nabi Ibrahim ajak beriman, layang dak. Lagi katok Nabi Ibrahim, dia ambil tindakan pada Nabi Ibrahim. Selagi dia pandang lekehnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dalam sebatang kara seorang diri berani, tak pernah putus asa, ikhtiarnya sebab nak tunaikan amanah Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala tidak sia-siakan perjuangan Nabi Ibrahim. Allah wak mari tentera nyamuk. Halus. Itu nampak dengan mata kita. Nampak menghitam mari nyamuk, dengan gerombolan dia serang tentera Namrud. Akhirnya tumbanglah Namrud dengan bala tenteranya dan kerajaannya itu. Namun begitulah kita tengok hari ini, dunia hari ini terkesan dengan COVID-19, makhluk Allah Ta'ala, fama fauqaha wa ma fauqaha, hak lebih halus pada nyamuk, tak nampak dengan mata kasar. Makhluk tadi siapa juga berjaya dengan izin Allah Ta'ala melumpuhkan kuasa besar dunia yang ada pada hari ini. Amerika, China, Eropah. Amerika hak mendabik dada, rasa gong sombong dia tu, yang ditakut-takuti oleh siapa dia? Dunia ini, termasuk pemimpin-pemimpin dan umat Islam hari ini, yang mana mereka orang Islam tu hari-hari ngadak Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab tengok Amerika kuat tu jadi anak budu belaka. Dengan keadaan disangkakan Amerika kuat itu, Allah wakmai COVID-19, Amerika lumpuh. Ekonominya down, jatuh. Rakyat je ramai terkesan, jutaan, sehingga mencecah 5 juta. Mangsa COVID-19. Kita Malaysia alhamdulillah walaupun terkesan sekalipun tak siapa puluh ribu tak siapa, belah ribu tak siapa, ribu je, bawah pada 5. Angka tak ke berapa saya tak ingat dah. Bawah pada 5,000 tak, rasa-rasanya lah lebih kurang. Tapi makna sikit lah, sikit sangat. Dan kita mampu menanganinya. Dan di situ membuktikan apa? Mana hebat Amerika yang ditakut-takutkan itu? Mana hebatnya negara-negara yang kita takutkan itu? Mereka lah yang merosak dan memperandakan keharmonian dan kesatuan umat Islam. Terutama ketika mana Donald Trump 3-4 tahun lepas berani mengisytiharkan apa dia? Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara haram Israel. Ini fakta. Negara Islam dan pemimpinnya di mana ketika diisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara haram Israel? Tak ada yang bersuara kecuali Turki kalau tak silap saya. Dia menyanggah. Negara Timur Tengah ada, diam 1000 bahasa. Khenok kepala orang Terengganu kata. Padahal Mekah tu hari-hari duk tawaf tu. Mekah tu hari-hari, Kaabah tu tempat kekuatan umat Islam dah tu. Hak tempat kekuatan umat Islam itulah, hak situ jugalah jadi bapak tali baru pada Amerika dan Yahudi. Tak. Allah kena pedajar, kena mari bala. Tak boleh buat apa-apa. Inilah yang kita nak ambil pedoman supaya apa dia? Kita menghayati peristiwa hijrah ni, bagaimana Rasulullah, para sahabat ketika proses nak terapkan suatu acuan dengan Quran di kota Mekah itu, mereka tak pernah putus asa. Kena katak, kena sula ada, kena sebat ada kena ikat ada yang kena gulung dalam tikar. Antaranya siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sepupu Rasulullah, merangkap birah Rasulullah. Dia kena apa? Kena ikat tangan kaki, kemudian kena gulung dalam tikar, pelepah tamar tu. Kemudian dibalut pula ikat, digantung kepala bawah, kaki ke atas. Lepas tu apa? Dia perasak.
api dia perasap tu biasa nak suruh apa, nak suruh lemah dalam tika tu. Tujuan apa dia? Paksa suruh tubik keluar Islam, jangan ikut Muhammad. Tapi dok degih setara tu Zubair bin Awam. Kalau kena kita agak-agak guna cerita barangkali ada berani balik awal dah kita. Dah saya kata kena gulung tika, dulu kena kain batik selah, kain pelekat selah, gelepar dah, kelabu kelala dah. Sekular Islam dulu dah. Canggih sikit boleh 300 semambu. Islam ke sekular? Nampak tak? Learning dahsyat lagi. Baru kena gula-gula minyak turun, baru kena gula-gula tol dihapuskan. Bila beri mandat habis kena kencing semua. Tapi mujuk 22 bulan je, tak lama. Mujuk boleh ganti rasa jelira sikit, kena peluk COVID-19, nampak lagi keluhuran, beri bantuan prihatin dan sebagainya. Alhamdulillah. Tak maknanya. Tapi belum mencukupi dalam penghayatan hijrah yang sebenarnya. Kita nak ambil konsep hijrah ni bukan sekadar ambil maklum tahu Nabi pindah tempat ke tempat sahaja. Nabi berbuat demikian nak beritahu satu maklumat dan pedoman kepada umat baginda SAW, pentingnya, wajibnya memastikan Islam berdaulat 100%. Islam ditegakkan, berada di atas, tak boleh goyah, tak boleh diperkotak-katikkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mesti berada di atas, tak boleh berada di bawah. Namun waktu Nabi nak bawa Islam di Mekah tu memang cabarannya besar. Dalam keadaan Nabi penuh pelan tindakan, dengan penuh susunan perancangan buat tu, pun berhadapan dengan kepayahan. Ada orang kata ketika Nabi mendapat keizinan berhijrah tu, pokok orang talih tuduh pula Nabi jadi pelarian. Ni satu hal juga. Orang kita hak jenis lemah pengamatan sirah dan kefahaman agama ni, dia kata ya juga. Jadi Pak Allah tu selalu jadi makan dengan pokok orientalis. Orientalis kerja dia dah nak suruh mari ragu dalam hati, hilang yakin dengan Islam. Kalau dia dakwa Nabi sebagai pelarian, memang cukup tidak tepat. Salah, jauh sama sekali pelarian. Pelarian ni apa? Pelarian ni dia berlaku dalam keadaan bersempena keadaan dia semasa tu macam mana. Jika dia diceroboh, diserang, kemudian ketakutan, lari litang pukang, ikut dance mambu sekali, mana ruang ada boleh celah pergi, waktu pelarian. Tak tahu nak tuju ke mana, janji nampak ada jalan boleh pergi, situ je pergi. Tapi Nabi tak. Destinasi Madinah itu sudah dirancang sekian lama, bukannya baru tu. Bukan waktu baru ketika Nabi diisytiharkan oleh musyrikin nak tangkap, nak bunuh Nabi. Bukan waktu tu baru main nitah Nabi nak pergi Madinah, tak. Saya kena faham situ. Kalau tuan-tuan perasan, tahun ke-9 kenabian ataupun tahun ke-10 kenabian kan berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi diperjalankan Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan Nabi sedar, bukan tidur. Tapi perjalanan itu perjalanan yang menakjubkan, perjalanan yang tak dapat diterima akal. Satu malam perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak 1000 km. Banding Mekah dengan Madinah lebih kurang 500 km je, lebih kurang 400 ke 500 km. Tapi perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika mana Isra' Mi'raj, satu malam. Peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah 24 hari. Ada riwayat mengatakan 22 hari. Nampak macam pelik pula. Jarak dekat panjang tempoh, jarak jauh singkat tempoh. Dia ada banyak. Kalau kita nak karang cerita ni, tokdang ni, sebab musim PKPP ni masih terhad. Bunyi loceng kena berhenti selalu, tak maknanya. Tapi kita nak beritahunya kenapa?
apabila peristiwa ni kalau kita betul-betul hayati, dia akan bawa kita kepada apa dia? Satu penghayatan yang membawa keyakinan kita untuk bertindak, untuk kita berusaha dan bergerak kerja dalam menjaga Islam dan kedaulatan Islam. Hak ni yang kita nak sebenarnya. Bukan setakat mari satu Muharram, tunggu kaca bubur sura, kenyang bagi bubur sura, habis gitu je. Tak. Jelira gitu je, tak jadi. Tak jadi. Buanglah benda-benda gitu. Nak awak bubur sura dah apa. Buat tu bagi saya tak nak juga rasa maknanya. Kita tak kata salah buat bubur sura tu. Itu satu proses kemasyarakatan nak merapatkan ukhuwah. Tak ada masalah. Kita tak marah bubur sura tu. Nak kabarnya apa? Jangan sebab bubur sura tu habis tenggelam penghayatan peristiwa hijrah tu. Sehingga kita tak berperanan. Apa musuh buat pada agama, apa musuh buat pada Islam itu kita pakat tengok, klik pah, kiri kanan. Tak ada usaha nak buat. Sampai ke doa pun untuk apa? Aizzal Islam wal muslimin. Tak ada butir mulut kita hari-hari depan Allah Ta'ala. Ni lemah kita. Sebab tu bila Allah Ta'ala takdirkan, bila Nabi SAW ni apabila terhalangnya, disekat dengan begitu dahsyatnya, tapi Nabi dengan penuh sabar, dengan penuh tekun, dengan penuh ikhtiarnya, Nabi susung perancangan yang begitu hebat. 2 tahun sebelum hijrah tu dah berlaku susunan yang lebih proaktif. Antaranya berlaku termeterainya perjanjian Aqabah yang pertama pada tahun ke-11 kenabian. Ada riwayat mengatakan tahun ke-12 kenabian. Berlaku perjanjian Aqabah yang melibatkan 12 orang daripada Madinah berbai'ah, tak setia dengan Nabi. Untuk apa? Berperanan balik ke Madinah, cerita pasal Islam. Dan Nabi tak biarkan 12 orang ni saja. Nabi beri bekal seorang tolong teman daripada orang Mekah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Jadi apa? Jadi nakik, bawa, bimbing sama. Dan mereka betul-betul buat kerja. Dalam tempoh setahun tu 73 orang terima Islam dengan penuh yakin. Tahun haji berikutnya mari ngadap Nabi buat perjanjian, namanya Bai'atul Aqabah As-Saniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. Di situlah mereka betul-betul berbai'ah dengan Nabi dan bersedia menanti ketibaan Nabi di Madinah. Balik ke Madinah, mereka buat kerja, kemudian mereka dalam keadaan berjaya menyebarkan Islam dan menambah bilangan orang Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Dan bila tahun ke-13 kenabian tu berlaku tekanan yang makin dahsyat, makin kuat, sehingga mereka nak bunuh Nabi, Allah memberi keizinan untuk apa? Nabi berpindah, berhijrah dalam keadaan strategi dan perancangan yang teratur. Kalau kata Nabi pelarian, mesti Nabi tak ditunggu dengan penuh meriah. Kan bila Nabi tiba di Madinah, apa berlaku? Orang Madinah sambut dengan meriah, dengan paluang kompang dia, duf, dia panggil duf. Dan bernasyid pula, tala'al badru alaina. Kemudian pakat berbuk nak ambil Nabi ni jadi tetamu, bermalam di rumah masing-masing. Kalau pelarian, tak gitu sifat pelarian. Pelarian ni orang tak kenal pun, dan kena ketakutan, tu pelarian. Maka terjawab sudah apa yang dikatakan oleh puak-puak orientalis dalam meragukan orang Islam berkenaan dengan hijratul Rasul itu sebagai satu pelarian ke atas Nabi SAW. Sebab tu kita kena berdiri dan berteraskan ilmu dan fakta dengan sejarah, dengan sirah. Barulah kita beramal dengan keyakinan dan beramal kita dalam keadaan faham dan menghayati. Bila orang nak buat khianat pada Islam, kita benteng kepada Islam. Ni orang khianat pada Islam, kita kelik dah apa? Tak tahu kala, tak kelik ikut orang, tak ikut dah je. Orang kata hijrah tak tahu kenapa kandungan hijrah. Hak tahunya makan bubur sura. Tak kerek bubur sura bunyi mana. Hak tu yang kebanyakan orang kita. Ni masalah dia. Jadi saya sebut benda ni supaya apa? Kita buka minda.
Cukup kita berada pada tahap yang mikiran setahap itu. Kita sepatutnya berada pada kedudukan hari ini untuk mengembalikan semula kekuatan umat Islam, kesatuan umat Islam. Sebab sudah hampir 100 tahun kita hilang sistem khilafah dalam Islam. Selepas wafat Rasulullah, disambung oleh Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang 4. Disambung lagi sistem khilafah itu oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian sehinggalah berlanjutannya ke zaman khilafah Turki Osmaniyah. Itulah yang terakhir sistem khilafah dalam dunia umat Islam, yang jatuh pada tahun 1924 Masihi. Bermula pada kejatuhan itu, umat Islam berada pada perpecahan yang begitu kritikal. Kita tak nafi waktu sistem khilafah berlaku adalah kelemahan-kelemahan sebab namakan manusia. Di kalangan sahabat pun, waktu zaman sahabat pun ada berlaku pertelingkahan, berlakunya permusuhan. Sebab apa? Syaitan ni dia cari jalan di kaca hak jenis imam lemah. Tak. Di zaman Sayyidina Osman berlaku pemberontakan. Sebab nak gambarkan bagaimana sahabat ni bukan maksum. Rasul Allah je yang maksum, tapi sahabat walaupun tidak maksum, tapi mereka berada pada kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan di sisi Rasul. Allah Ta'ala takdirkan segala pengalaman mereka ni bukan saja untuk jadikan pedoman, dijadikan panduan. Di zaman Sayyidina Ali berhadapan dengan pemberontakan yang begitu dahsyat lagi, kesan daripada hujung pemerintahan Sayyidina Osman. Berlaku golongan-golongan yang berjaya dibentuk oleh golongan Yahudi yang melampau sehingga adanya pokok Khawarij, adanya pokok Syiah dan sebagainya. Maka semuanya itu ialah merupakan bibit-bibit kepada perjalanan yang memecah belahkan umat Islam, sehingga dibiarkan maka makin menjadi-jadi. Dan begitulah kemuncaknya bertahannya khilafah Islam, mampu bertahan dengan kekuatannya sehinggalah pada tahun 1924 Masihi. Pada waktu itu akhirnya jatuh juga. Disebabkan oleh siapa dia? Orang Islam yang ada sifat kemunafikan, yang terpaut dengan gerak kerja musuh-musuh Islam. Akhirnya khilafah Islam tumbang, lalu umat Islam tidak ada kekuatan secara kesatuan yang bersepadu. Negara umat Islam dengan cara mereka masing-masing, dan mereka diterapkan dengan ideologi pemikiran yang membawa kepada mereka jauh penghayatan terhadap agama. Mari sekular, mari liberal, mari komunis, mari macam-macam ideologi, sehingga akhirnya keadaan makin jauh, sehinggalah hari ini Baitul Maqdis dicengkam oleh Zionis pun kita tak tahu je. Mekah dimasuki oleh golongan-golongan yang berfikiran huru-hara, kita pun tak tahu je. Pemimpin-pemimpin negara Arab khususnya, mereka ini sehingga ada yang termakan dan menerima cadangan di kalangan mereka, orang-orang Yahudi ni, untuk apa? Untuk memindahkan umat Islam di Palestin pada hari ini ke satu tanah yang lain, dan Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Zionis Israel. Ada pemimpin negara umat Islam sanggup terima cadangan itu. Dahsyat. Maknanya apa? Hilang jati diri, hilang modal insan, hilang prinsip. Sedangkan Baitul Maqdis mesti dijaga, didaulatkan oleh umat Islam. Itu bab kenegaraan dalam bab dunia. Bab kenegaraan kita pun tak mudah juga. Dalaman negara kita juga pun terkesan dengan aliran ideologi yang mengarut tadi, seperti liberalisme hari ini. Mari timbul mempertikaikan berkenaan dengan hukum-hukum Islam seperti Arab, mempertikaikan berkenaan dengan hak kebebasan bersuara, hak asasi manusia. Dengan nama hak asasi manusia, sehingga tak boleh nak ganggu apa yang dia nak buat ikut suka dia. Ini tak boleh. Ini kesan-kesan daripada serpihan-serpihan yang telah berdisebar di peringkat dunia masuk ke negara umat Islam, sehinggalah ke peringkat-peringkat yang akaumi. Akhirnya hak ni jadi kudih ni. Kudih
jika tak dirawat, tak dibendung, tak diubati, maka dia mari nyakit. Timbul golongan apa dia? Anti hadis. Timbul golongan nak pegang Quran saja. Timbul pokok macam anak beranak ataupun kumpulan pengikut ayah peng kerajaan langit. Ni macam-macam ni mari pecah habis. Akhirnya kita pun jadi huru-hara. Tak. Hak ni duk kata dak apa Oktoberfest, kita roi orang mari negara kita ni. Atas hak asasi manusia. Kalau khotok kabur dia. Hak asasi manusia apa? Hak Allah mana? Hak Allah lebih besar ke hak asasi manusia lebih besar? Situ dah menggambarkan jauhnya penghayatan hijrah, jauhnya penghayatan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Rasulullah tujuan berhijrah tu apa? Nak pastikan Islam ni berdaulat. Dia sebut daulat ni kebal, kukuh, tak boleh usik, tak boleh dipermainkan oleh sesiapa. Bahkan polisi dasar perjalanan pemerintahannya diamalkan dan diterapkan daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Barulah yang dikatakan kehidupan kita ini dinamakan kehidupan yang sejahtera. Bila ada kesejahteraan itulah dia akan membawa kepada pemahaman dan juga bukti kita hidup dalam penuh rahmat dan redha Allah yang membawa kehidupan yang berkat. Itulah yang dicanangkan oleh kerajaan negeri pada hari ini. Nak bina satu rangkaian kehidupan manusia ni ke arah Terengganu maju berkat sejahtera tu sebab asas kepada takdir lah. Negara Islam Madinah yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang dicuba usahakan pada hari ini. Dan ianya takkan berlaku dengan hanya bertepuk sebelah tangan. Dia mesti ada kerjasama pada semua pihak, termasuk kita daripada akar umbi yang ada pada hari ini, untuk menjayakan gagasan dan juga perjalanan tersebut. Maka sebab itulah dengan ruang yang singkat ini saya sentuh secara campur yang dulu dengan sekarang ni semasa kita, agar kita boleh faham betul-betul konsep hijrah ni. Bukan sekadar nak tahu Nabi pindah tempat ke tempat, bukan sekadar nak tahu bahawa di sana adanya perjalanan hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah sekadar mengikut zaman baginda saja, tapi kita mesti terjemahkan mengikut kesesuaian zaman kita hari ini dengan mengambil apa yang disebut oleh Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada selepas itu, yang ada selepas ini apa dia? Jihad. Pengorbanan kita, kesungguhan kita, keazaman kita, kesabaran kita dalam memastikan Islam itu berdaulat, dan dalam masa yang sama niat yang ikhlas mencari redha Allah yang akan membawa kepada lengkapnya ramuan itu kepada kejayaan dan pertolongan serta kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sekadarnya pada malam ini dengan ruang masa yang ada ini, yang terbatas ini, mudah-mudahan sampailah kefahaman dan mesej daripada apa yang nak saya sampaikan ini, supaya kita sama-sama hayatinya dan sama-sama kita bina kekuatan itu, termasuklah kita terapkan semangat ini, kefahaman ini kepada anak-anak cucu cicit kita agar mereka menjiwai semangat yang sama, dan mereka lah generasi yang akan juga menyambung selepas zaman kita semua ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.